PN confident bahawa mereka akan menang di dalam Selangor. Langkah London, ini Hamzah Zainuddin punya komen. Kita baca tuan-tuan. Okey. Langkah London, pintu sentiasa terbuka. Hamzah ulas mengenai wujudnya satu pakatan baru. Satu pakatan baru. Jeng jeng. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin tidak menolak prospek Perikatan Nasional kembali berkuasa setelah menjalin pakatan baru. Gabungan itu juga tidak menolak bekerjasama dengan BN yang pengurusinya Ahmad Zahid Hamidi memilih untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan dan bukannya PN selepas pilihan raya umum lalu mengakibatkan kebuntuan politik. Pintu sentiasa terbuka, katanya menjawab soalan mengenai PN membuat kemunculan semula di peringkat kerajaan persekutuan dengan sekutu baru. Menurut BH Online, Setiausaha Agong PN itu berucap dalam siri ceramah Kelab Concord. Kelab Concord ialah forum mengenai isu semasa oleh penceramah terpilih yang dimulakan oleh wartawan veteran. Berkongsi ramalannya mengenai pilihan raya negeri akan datang, Hamzah berkata PN akan menawan Selangor yang berada di Kawalan BH sejak 2008. Bagi Negeri Sembilan, Hamzah berkata peluangnya 50-50. Bagaimanapun, Hamzah mengakui kekuatan DAP di Pulau Pinang dan percaya negeri itu akan kekal dalam kawalan DAP. Dalam perkembangan berkaitan, dia menjangkakan PN akan mengekalkan penguasaan di Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Mengenai soal kerjasama dengan BN, Hamzah mengelak daripada menyifatkan kenyataan itu sebagai lembaran baru muafakat nasional. Bekas menteri dalam negeri itu berkata jika pakatan baru itu menjadi kenyataan, pemimpin pakatan masing-masing mesti bersetuju dengannya. Kerjasama ini perlu menjadi sederasa yang disetujui semua pemimpin parti Bersatu, PAS dan UMNO. Jika semua percaya dengan satu matlamat yang sama, maka tiada masalah untuk mewujudkan kerjasama ini. Jika ada satu pihak kata tidak, maka ia tidak akan berlaku. Namun kita percaya antara satu sama lain, kita boleh mencapai matlamat kita. Dia juga berkata dia juga menegaskan asas pakatan ini akan memastikan kepentingan semua kaum. Hamzah juga berkongsi pendapatnya tentang bekas parti UMNO-nya yang mengalami kemunduran terbesar dalam pilihan raya umum. UMNO perlukan kerjasama baru untuk parti membuat pembaharuan, katanya. Jelas Hamzah lagi, UMNO memerlukan pembaharuan yang besar-besaran agar risiko ditolak sepenuhnya oleh rakyat. Kenyataan Hamzah itu susulan dakwaan terdapat rancangan baru yang digemburkan sebagai langkah London untuk menjatuhkan kerajaan yang sedia ada. Okey. Beberapa perkara, tuan-tuan. Now, ini kita kena lihat daripada beberapa perspektif. Kalau dilihat daripada perspektif Zahid Hamidi, macam saya kata dalam live saya yang lepas, tiga parti yang besar ini, terutama dua, Bersatu dan juga UMNO, adalah dua parti yang bersaing kerana mereka menjual produk yang sama. PAS pun samalah, tapi kita tolak tepi PAS dulu. Bersatu dan UMNO adalah parti yang menjual produk yang sama. Kenapa produk yang sama? Mereka menjual produk Melayu. Mereka menjual produk Islam. So, disebabkan mereka menjual produk yang sama, malah warna bendera mereka pun hampir sama, warna merah kan. Walaupun UMNO dia merah putih, tapi dia merah. Bersatu juga ada begitu. Jadi, mereka bersaing di atas padang yang sama. Mereka bersaing di atas padang sama, di turf yang sama, di tempat yang sama. Majoriti tempat di mana UMNO bertanding, di situ Bersatu bertanding. Itu kita tak boleh nafikan. So, dalam hal ini, Zahid melihat bahawa pengalaman mereka 30 bulan bersama dengan Perikatan Nasional tidak UMNO telah dibuli. Okay? UMNO telah dibuli. Oleh siapa? Oleh Bersatu. Kenapa telah dibuli? Sebelum itu, macam saya kata sebelum itu, UMNO sentiasa kata bahawa Bersatu adalah pengkhianat. Mereka daripada UMNO lompat bentuk Bersatu. Mereka pengkhianat. Hamzah Zainuddin kata tak mungkin, ada kemungkinan pakatan baru. Dia kata bahawa Zahid ni ada kemungkinan UMNO akan bersama dengan mereka, bahawa lebih baik UMNO bersama dengan gabungan baru ini, dia kata. Dan telah terbukti sebenarnya secara sejarahnya gabungan bersama dengan Perikatan Nasional akan hanya menjahanamkan UMNO. Telah terbukti. Yang ini UMNO tahu, UMNO sedar dan UMNO tidak boleh kata tidak. Dia kata daripada aku bergabung dengan Perikatan Nasional, lebih baik aku bersama dengan Pakatan Harapan. Itu lebih baik. Dan dia pilihan itu sebenarnya dalam keadaan dia lemah sekarang ini, lebih baik dia bersama dengan satu pasukan yang less threat daripada bersama pasukan yang akan menjadi ancaman lebih besar kepada mereka. Now, persoalan dia, tuan-tuan, yang paling besar, bagaimana kalau sekiranya bukan Zahid Hamidi sebagai presiden? Ini yang disebutkan langkah London tadi tu. Langkah London. Okey. Now, persoalan dia, bagaimana kalau presiden kepada UMNO itu bukan Zahid Hamidi?
Itu timbul satu persoalan. Dan kalau kita fikir secara logik tuan-tuan, boleh juga sebenarnya kalau ini cerita kalau UMNO itu bergabung dengan Perikatan Nasional dan membentuk kerajaan baru dan Anwar tidak jadi Perdana Menteri, lantiklah siapa pun, tak kisahlah, semua jadi Perdana Menteri, itu pun possible juga. Cuma dalam keadaan itu, UMNO kena bersedia menjadi balaci kepada Perikatan Nasional, itu je. Okay? Dia kena bersedia water down, larutkan, bukan larut Hamzah Zainuddin, melarutkan kuasa mereka. UMNO tidak boleh lagi berlagak sebagai abang besar. Kalau mereka sanggup tunduk kepada syarat-syarat tersebut, maka tidak ada masalah sebenarnya untuk UMNO bersama dengan Perikatan Nasional. Selagi mana ego UMNO itu tinggi berbanding dengan Perikatan Nasional, terutama bersatu, maka dalam keadaan itu kita tak boleh menafikan bahawa UMNO dan Perikatan Nasional tidak akan boleh bergabung dalam keadaan mereka selesa. Tidak boleh bergabung. Dan juga untuk Perikatan Nasional, saya selalu orang kata, dulu kutuk UMNO macam-macam, sekarang bergabung dengan UMNO. Kita kata, kalau katakanlah ni cerita, UMNO tak bergabung dengan Perikatan Nasional, kamu nak bergabung dengan siapa? Perikatan Nasional akan bergabung dengan siapa? Of course Perikatan Nasional akan bergabung dengan UMNO. So kalau kamu kata UMNO tu penyamun, jadi sebab bergabung dengan Pakatan Harapan penyamun, adakah kamu tidak bergabung dengan adakah kamu yang bergabung dengan UMNO itu tidak penyamun? Jadi sekarang ini kamu tak apa ambil penyamun, kita tak boleh ambil penyamun. Argument macam tu. Jadi itu persoalan yang kita bawa. Sebab kalau kita tengok, melainkan Pakatan Harapan yang ada 112, 115, 116, dia bergabung dengan UMNO, dia bawa UMNO masuk dalam Pakatan Harapan, itu cerita lain. Sekarang ini kerajaan tak cukup. Itu cerita tu kita semua tahu, saya tak payah ulang lah. Tapi sebenarnya dia main benda ni tuan-tuan. Dia main benda ni sebab dia dah tak ada modal. Modal nak dicerita, nak guna, nak bantai kita tu tak ada. Okey. GPS akan ikut mana tuan-tuan? GPS akan ikut kat mana UMNO pergi. Simple. So cara dia nak entice orang parti ni menyokong mereka, dia tak akan entice melalui GPS. Dia tak akan entice ni, maksudnya dia tak akan menggoda dari GPS. Dia tak akan menggoda dari GRS. Dia akan goda daripada UMNO. Kemana UMNO pergi, GPS, GRS akan ikut. Percayalah. Kemana UMNO pergi, yang lain tu akan ikut. Suka atau tidak, UMNO ada pegang kuasa yang besar juga, 30 kerusi. Kalau UMNO tarik sokongan, GPS turut tarik sokongan, GRS turut tarik sokongan, kerajaan akan tumbang. Kita tak boleh menafikan perkara tersebut. Ima ada perjanjian. Saya dah kata perjanjian itu tidak menjamin apa-apa. Tidak ada repercussion kepada perjanjian tersebut kalau parti tarik diri. Perjanjian yang ditandatangani tempoh hari kan. Cuma kita kata perjanjian itu mengikat sesuatu. Namun begitu, berjaya, sebab itu dia kena cari kepala dia. Yang lain tu semua ikut. GPS, GRS ni semua ikut. Kepala dia apa? Kepala dia UMNO. Yang kepala ni nak kena ikat ni. So, selagi mana Zahid Hamidi ada di situ, Zahid Hamidi tidak akan tunduk kepada PN. Zahid akan mengembalikan, ni cerita. Don't take me wrong. Zahid akan menguatkan kembali UMNO. Zahid akan memastikan UMNO akan kembali dalam pentas politik gah dan megah dalam PRU ke-16 yang akan datang. Itu pasti. Kalau tak, dia akan dianggap sebagai presiden yang gagal. Of course, Zahid akan bercita-cita menjadi Perdana Menteri. Nak tahu benda ni, baca 48 Laws of Power, Robert Greene. Kalau saya tengok video, saya tengok gambar macam mana Zahid berdiri, kita tahu bentuk badan itu bentuk badan apa. Body language yang bagaimana. Tak apalah. Kan? Point is, Zahid, cuma persoalan dia, bertanding ke, bergabung ke, itu kita tak tahu. Itu 4 tahun, 5 tahun akan datang, baru kita cerita bab tu lah. Itu tak payah kita cerita sekarang. Mungkin 3 tahun nanti baru kita cerita bab tu. Nak gabung ke lawan PN ke, ataupun nak lawan balik PH dengan PN ni. Itu cerita tu nanti. Itu kemudian. Itu kan cerita sekarang. Sekarang ni cerita nak dia orang tengah fokus nak betulkan balik negara kita. Okay, fine. Tetapi saya melihat daripada perspektif bahawa UMNO akan berfikir kena bersedia. UMNO kena bersedia. Dan juga Zahid serta orang-orangnya bukan orang yang tak bijak. Mereka bijak dalam politik. So, mereka kena sudah mula mengatur langkah. Untuk makluman, saya akan diinterview insyaAllah oleh Sinar Harian nanti dalam bulan ini. Beberapa bulan nanti saya akan umumkan. So, dalam antara lain adalah menyentuh tentang Perhimpunan Agung UMNO. Kalau jadilah, kalau Sinar Harian tak tarik balik slot tersebut, kalau dia tak tarik balik, dia akan ada
ada perbincangan tentang perkara ini, dan ini antara perkara yang saya akan cakap, saya akan utarakan bahawa UMNO akan bersedia lawan atau tak lawan, sebab kita sebagai orang yang merancang strategis, kita akan melihat semua kemungkinan. Kemungkinan A, kita akan bergabung dengan Pakatan Harapan, ini daripada perspektif UMNO. Kemungkinan B, kita akan bergabung dengan Perikatan Nasional. Kemungkinan C, kita akan lawan Pakatan Harapan, kita akan lawan Pakatan Harapan, kita lawan Perikatan Nasional. Kemungkinan D, kita akan bersama Pakatan Harapan lawan dengan Perikatan Nasional. Kemungkinan E, kita bersama Perikatan Nasional lawan dengan Pakatan Harapan. Kemungkinan F, kita bersama dengan PAS melawan Perikatan melawan Bersatu dan juga melawan Pakatan Harapan. So dia ada kemungkinan itu yang diorang kena fikir secara strateginya, secara game teorinya. Saya percaya diorang pun ada game teoris yang akan mengemukakan statistik dan kiraan-kiraan. Kalau diorang bijak, dia kena ambil orang yang pakar dalam game teori. Dalam game teori ni, ada calculation dia. So dalam benda ini, diorang kena timbang tara, bergabung tak bergabung, bersama tak bersama, lawan tak melawan, diorang kena ambil timbang tara ni. Dan sekiranya timbang tara ni diletak, ada kemungkinan mereka akan bergabung, ada kemungkinan mereka akan bertanding. So buat kebarangkalian sekarang ini, kemungkinan sekarang ini, mereka tidak akan bersama dengan Perikatan Nasional. Kemungkinan besar, ini saya boleh kata kebarangkalian besar, 80% ke atas, Zahid tidak akan bersama dengan Perikatan Nasional. Tetapi saya tidak menjamin pemimpin lain tak akan bersama dengan Perikatan Nasional. Dan untuk mereka keluar daripada perikatan ini, tak perlu individu keluar, tuan-tuan. Individu tak boleh keluar. Dia mesti melalui en bloc. En bloc maksudnya satu parti. Kalau UMNO tarik sokongan, yang lain tarik sokongan, maka kemungkinan jatuh tu akan besar. Now, dia ada dua pilihan raya besar akan berlaku pada tahun ini. Yang pertama, pemilihan UMNO. Adakah Presiden akan bertanding tak bertanding, itu satu persoalan. Yang kedua, pilihan raya negeri. Kita jangka pada bulan 5 selepas hari raya. Dan PN suka atau tidak, dia akan melabur dalam pelaburan yang agak besar untuk menang, terutama Selangor. Sebab itu tadi, kenapa Hamzah Zainuddin sangat confident untuk menang Selangor. Dia tahu Negeri Sembilan dia orang tak dia kata 50-50. Bila dia kata 50-50 ni maksudnya dia tak confident menang lah. Senang cerita, dia tak akan invest dalam Negeri Sembilan. All that resources dia akan invest di Selangor. Kenapa di Selangor, tuan-tuan? Kerana kalau tumbang Selangor, negeri lain itu mudah untuk mereka nak ambil alih. Dan itu merupakan bargaining chip mereka kepada UMNO. Selangor adalah bargaining chip yang paling besar Perikatan Nasional kepada UMNO. Pada masa itu, kemungkinan, kalau bukan Zahid, kalaupun Zahid, dia mungkin boleh tawarkan Selangor itu untuk gabungan, menyebut bentuk kerajaan sambungan dengan UMNO. Sebab itu nak menang Selangor, dia bukan kena menang semua. Untuk menang Selangor, PN tak perlu menang semua. Habis dia kena menang macam mana, Is? Dia hanya perlu menang cukup majoriti. Kalau boleh bergabung dengan UMNO, untuk membentuk majoriti. Dia cukup jumlah untuk kalau bergabung dengan UMNO, dia membentuk majoriti. So pada masa itu ada rundingan. Bersama Pakatan Harapan atau bersama dengan Perikatan Nasional. Ada ke negeri? Ada. Kan? Ada negeri macam tu, kita tengok Perak dulu kan. Ingat Perak dulu bagaimana Faizal Azumu dijatuhkan, UMNO yang jadi Menteri Besar. So Selangor tak mustahil mereka akan cubalah, they can try. Bolehkah menang, Is? Kemungkinan ada, tapi kalau ikut calculation agak sukar lah kan. Keadaan PAS di sini, kerajaan Perikatan Nasional di sini agak sukar. Now, yang terakhir sekali, bagaimana mereka nak menang? Cara mereka menang, tuan-tuan, adalah dengan membina persepsi. Bagaimana mereka membina persepsi? Yang pertama sekali, mereka tumbangkan dulu, mereka kucar-kacirkan kita, mereka tumbangkan pemimpin. Di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, kita tak ada satu pemimpin lokal yang boleh dipandang seluruh negeri sebagai satu pemimpin. Di negeri-negeri tersebut, namakan. You cannot name me. Selagi mana tiga negeri ini tidak jumpa pemimpin mereka, sukar untuk mereka nak menawan negeri-negeri tersebut. So bentuk balik. Sebab itu saya jumpa dengan Datuk Husam tempoh hari, Ustaz Nik Omar tempoh hari. Saya kata, you have to choose to be the leader. You kena bersetuju. Nak jadi leader ni, tuan-tuan, pertama, you kena ada kriteria leader. Kedua, you nak jadi leader. You nak. Selagi mana you rasa you tak nak jadi leader, you takkan boleh dianggap sebagai leader. Walaupun you orang yang terkenal. Not necessarily. Okay? Okay, itu saja daripada saya. Tadi terputus.